Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni saya akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah market. So pagi ni Zul nampak sesuatu yang menarik di Bitcoin. Ada dua possibility yang akan berlaku untuk aku kata short term, kemudian long term tu seperti more good untuk kenaikan ke atas. So nanti Zul akan terangkan. Okay, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan dan tengok apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours untuk semalam. Dan kita hari ni ada last week untuk hari Selasa untuk minggu hari ni, minggu terakhir untuk minggu ni iaitu hari Ahad. Tu tengok mostly kita tengok hari Ahad tak ada lagi sebarang berlaku pergerakan. Tu mostly macam cakap tu ada sedikit possibility apa yang berlaku untuk hari ni tu akan terangkan di chat. Kemudian untuk hari Isnin dan hari Selasa mungkin kita akan tengok another good pump. So di chat tu let's go. Sebelum tu teruskan lagi ke trading view, kita review dulu market di Coin Market Cap. Guys, ini Coin Market Cap pertama kali kita akan tengok di total market cap dulu. Total cap market di 2.31. Ini ada peningkatan ikutkan pagi semalam ke 2.29 ataupun 2.28. So now 2.31 peningkatan dalam 3 dolar 3 peningkatan dalam 3 juta ni. 3 juta ataupun 3 bilion USD dollar. So ada peningkatan tak banyaknya 0.98. So good banyak. Sebab apa kita tak nak sembarang berlaku pergerakan dalam market. So volume terus melakukan pengurangan. Meaning memang hari Sabtu Ahad memang volume slow. So meaning kita tengok walaupun total market meningkat, walaupun meningkat pun tak banyak kerana volume tak support. So meaning kita tengok pergerakan price tu hanya dalam kuasaan yang sama saja. Kemudian BTC dominant still lagi dalam kuasaan yang sama 44.6 dan Ethereum dalam 18.2. Cuma tambah sikit 0.1 untuk BTC, tambah sikit minus sikit 0.1 untuk Ethereum. Tu kalau tengok cara percentage, total market meningkat hampir 1%, volume berkurangan 18%. So volume berkurangan hari Minggu biasa sebab memang hari Minggu selalunya volume akan berkurangan. So let's go tengok harga semasa di Bitcoin. So Bitcoin masih lagi di kawasan 54.8. So sama dengan hari Jumaat kita duduk tu. So mostly tak ada berlaku pergerakan drastik, very good. Tapi untuk 24 hours kita ada berlaku sikit peningkatan 1.10. Sebab apa? Tadi kita tengok di total market meningkat almost dalam 3 bilion. So 3 bilion tu mostly kita tengok 44% nya datang 44% peningkatan tu di dalam bentuk Bitcoin. So Ethereum sikit dropping daripada 3.6 ke 3.58, dropping dalam term $19 tu pada 0.28. So tak efek banyak pun. Hari Sabtu memang kita normal. Kemudian Cardano kembali ambil tahta di nombor 3 daripada Binance. Kalau siapa yang perasan, itu Binance nombor 3, Cardano nombor 4. So Cardano take balik tahta nombor 3 daripada 2.1 ke 2.2. So meningkat di 0.80 untuk Cardano. Tapi tengok untuk Cardano still lagi kata tak berlaku pergerakan yang kata pergerakan yang drastik. Weekly kita drop 1.5, almost 1.5. Kemudian untuk monthly kita still drop lagi dalam 10%. Tu expected Cardano still lagi orang kuasa kalau anda nak buy still lagi consider. Sebab apa kita dah consolidation agak lama dalam kawasan ni, almost dalam 1 minggu atau 2 minggu dalam kawasan 2.2 ni, bawah 2.3, antara 2.1 2.3. Consider good position untuk buy untuk anda long term. Expected nanti kita akan ada good pump untuk Cardano. So untuk Binance daripada 4.8 ke 4.4 dan 4.2 tu 0.8. Lepas tu kita tengok monthly dan weekly sikit merah untuk Binance. Sebab apa? Daripada 4.8 480 ke 420, penurunkan hampir $60 untuk Binance. So lain untuk hari ni tengok SRP kembali berada di nombor 6. SRP untuk malam melakukan peningkatan almost 9%. Almost 10% untuk weekly daripada $1 ke 1.17 sen dolar. Meaning orang kata peningkatan almost dalam kata 15 sen dolar untuk SRP untuk semalam. So Solana drop, kemudian Polkadot juga naik tinggi juga 8%. Kemudian tengok Terra Luna drop 3%, tapi still lagi kata 42, tak ada good position untuk buy. Kemudian kita tengok ada lagi Chainlink, kita Bitcoin Cash, tu mostly semua tak ada sebarang pergerakan yang drastik. Tu WeChain ada 5%. So still walaupun 5% ada tak banyak berlaku perubahan. Kita monthly still merah. So belum lagi recovery untuk bulan 9 nya. So hopefully nanti kita dapat recovery di WeChain. Kemudian di Tezos 1%. Kemudian di Phantom drop 10%. Pada 2.3 juga, 2.3 atau 0.22 dan drop almost dalam 20 sen. Tu whatever kita dah untuk Phantom untuk 24 hours. Untuk weekly maknanya kita dah naik 45%. So kalau tak drop ni mostly kita dah naik 50%. Sebab apa? Kita Phantom ada last week kita tengok $1.1 je, dan minggu ni tengok hampir 2.3. Water 100% lah peningkatan. So 50% peningkatan
untuk weekly. So, itu yang Zul nampakkan. So, let's go kita pergi ke chart untuk terangkan apa yang berlaku. Sebelum pergi chart, Zul nak tengok fear index dulu. Fear and index kita masih lagi dalam 72. Kalau semalam 74. So, kalau semalam 74, aku kata hari ni semasa lah 72. Tu lagi still great. So, lagi aku kata performance banyak lagi buyer dalam market. So, kita akan tengok di total market. So, total market apa yang Zul expected akan berlaku. Kita ada expected boleh sampai di kawasan 2.4. So, kita ada dah major untuk di total market punya. Kita sedang menunggu confirmation untuk kita punya close kan ni. So, daily macam tu tunggu malam. Tu daily nak tengok chart daily hari ni. Macam mana chart daily hari ni? So, chart daily untuk hari ini berada di atas trend line ni. So, kita berada ni kalau ikutkan lagi dalam 1 jam 12 minit untuk candle daily close pada pukul 8. So, sekiranya pukul 8 nanti candle baru muncul atas ni, meaning kita ada dah confirmation untuk bahawa total market akan terus melakukan peningkatan. Peningkatan sampai mana kita ada, aku kata price target untuk couple handle, iaitu couple handle kita expect yang ini. Macam tu cakap, kita expect akan sampai di 3.5. So, total market meningkat, meaning kita tengok harga coin juga turut akan melakukan peningkatan. So, itu yang Zul expectkan di total market. So, BTC dominant. Apa yang berlaku BTC dominant? So, BTC dominant sedikit. Kali ni 4 hours. Kita akan pergi. Yes, ni 4 hours. So, BTC dominant sedikit buat consolidation dalam ni. So, kita tengok sama ada kita tengok nanti adakah dia bound ataupun turun. Sekiranya Zul expected pada total market akan meningkat. Kemudian meningkat sampai mana? Zul expected kalau kat sini kita ada minor resistance. Swing high to swing low kita ada sini dah 1.6 kita berada umur kawasan ni. So, dalam 46%. So, apa yang berlaku akan berlaku dalam market? So, apa yang Zul expectkan untuk minggu depan ataupun minggu depan ataupun 2 minggu antara kata keseluruhan dalam balance lagi untuk minggu bulan 10 ni, apa yang Zul expectkan berlaku adalah total market meningkat. Sebab apa kita ada, kalau sekiranya kita dapat confirmation total market ke nak 3.5k 3.5 trilion. So, apa yang kita nampak, total BTC akan juga meningkat. So, meningkat breakout saja major resistance ni kita akan seperti price dominasi market almost dah sampai 46%. So, apa yang berlaku kat situ, kita akan nampak kenaikan harga yang drastik di dalam Bitcoin. Dan altcoin akan turut juga menaik, cuma naik itu slow. Expected kenaikan tu hanya kata tak seperti hyper di Bitcoin. So, di Ethereum dominant, kita tengok Ethereum dominant lawan BTC. So, Ethereum dominant ini yang tu nampakkan. So, give a time je. Siapa yang kata ada Ethereum tu, so give a time je macam cakap. Probably apa yang kita tengok, total market meningkat, kemudian BTC dominant juga meningkat. Ini bermakna kita tengok harga BTC akan terus melakukan peningkatan drastik. So, meaning kita tengok chart Ethereum melalui Ethereum dominant. Ethereum dominant akan sedikit berkurangan. So, berkurangan pun tak apa, masalah short term saja. Sebab apa, kita ada pattern bullish, iaitu pattern ni. So, ada monitor pattern ni, iaitu pattern seperti falling wedge. So, expected dia akan breakout 68%. So, jangan panik. Biar dulu Bitcoin melakukan kenaikan. So, bila Bitcoin expected dah sampai all time high, expected 65 ataupun dalam 70k. Dan kita akan expected Bitcoin akan buat cooling down dia kawasan itu. Kemudian kita akan nampak balik Ethereum akan kembali regain dengan cepat. So, bila regain, so meaning kita bermakna altcoin yang lain juga akan turut follow untuk melakukan kenaikan yang drastik. So, orang kata ikut Q, Bitcoin dulu naik, kemudian Ethereum, kemudian altcoin, dan cycle itu akan bermula balik dalam Bitcoin. So, Bitcoin naik, Ethereum naik, altcoin, altcoin kita akan tengok altcoin tu macam ada NFT, ada semua tu. Lepas habis semua tu kita akan tengok kembali balik dalam Bitcoin. So, itu yang tu sepatutkan bull cycle untuk ataburan punya untuk kripto. So, let's go kita pergi ke BTC. So, apa yang saya cakap ni, ada jumpa sesuatu yang menarik di BTC. So, ingat pertama kali tu nak terangkan. So, ada monitor dua chart, iaitu di BTC USD dan BTC USDT. So, BTC USDT untuk chart untuk leverage, untuk BTC USD untuk trace, untuk kata momentum atau perjalanan yang jauh. So, di BTC apa yang kita nampak? So, BTC sebenarnya kalau kita ni 4 hours, kalau lagi 1 hour sebenarnya 1 hour tu nampak pattern ini. Baik. First kali tu nampak pattern ni, maknanya kita boleh ambil yang ni. Tu nampak kita sedang membuat pergerakan rising channel, atau rising channel ni pergerakan mostly untuk kata
breakout bawah ataupun bear flag. So expected ini jatuh mana, jatuh tak banyak pun. Kalau jatuh pun kita expected sampai sini. Tapi ini yang ni, so kita expected jatuh balik di kawasan dalam 451. So probably apa yang boleh berlaku dalam market ialah minggu depan mungkin kita akan tengok price tu drop ke sampai 50 balik, ataupun dia tak expected boleh 150, dia hanya more expected dia jatuh dalam lingkungan 53. Apa 53 kita ada high yang lama kat sini, 53. So more normal untuk price itu drop ke kawasan 53 sebelum kita buat continuity. Maybe untuk minggu depan ini adalah kata salah satu possibility yang berlaku. Apa yang berlaku pun kita akan drop dulu ke bawah untuk 53 tu, tak sampai kat sini, kita hanya drop sampai 53, kemudian kita ada good rebound balik naik ke atas untuk breakout kita punya untuk di major resistance di Bitcoin. So itu yang kata yang pertama berdasarkan di chart BTC USD. Tu kalau di chart BTC USDT, so lain pula aku kata dia punya, aku kata data yang dapat. So ini BTC USDT. So BTC USDT apa yang Zul pattern tu nampak ialah kita ada symmetrical triangle. Kalau siapa tahu symmetrical triangle tu apa? Ini adalah pattern untuk continuity. So pattern akan terus melakukan kenaikan. So possibility yang kedua apa yang akan berlaku dalam market untuk minggu depan tu, ini possibility yang berlaku. So Zul pattern apa yang berlaku untuk hari ni, untuk yang kita akan breakout, kita expect untuk breakout ke atas ini, ataupun kata most kita ambil macam ni. So probably sampai dia 58 atau hampir 58k. Tu meaning apa yang penting sebenarnya, apa yang penting untuk price target ni, tak salah anda ambil macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. So kalau point breaking, so kalau kita ambil macam ni pun, apa yang kita nak, paling penting kita ada confirmation untuk kita break kita punya major resistance di kawasan ni, kawasan last major box dia punya resistance di kawasan hampir 57.2k untuk USD dollar. Tu itu yang tu nampakkan. So apa untuk hari ni tu nampak expected untuk RSI tu kita berlaku. So untuk RSI kalau kita tengokkan RSI ni berada di kawasan 50, kemudian kita tengok di stock RSI pula. Stock RSI berada di oversold. So meaning kita ada dah berlaku untuk price dah ready untuk melakukan ke atas untuk short term. So apa yang tu expected untuk hari ni, mungkin kita akan ada untuk price itu sampai ke kawasan ini, dan kita tengok mungkin untuk sampai malam nanti kita ada sedikit consolidation untuk drop sikit lagi ke kawasan 54. So meaning price yang berlaku hari ni, so ini adalah 10 hari bulan. So expected ini, kalau ikutkan yang ini, kita tengok ini, okay, ini 10 hari bulan, kemudian kita ada kat sini, ini aku kata hari 11 hari bulan. So dalam peta ni apa yang expected berlaku untuk hari ni sampailah pagi besok, probably apa yang kita berlaku, kita ada good pump untuk 12 jam pertama, kemudian untuk malam kita akan ada crash balik ke kawasan, at least ke kawasan ni balik, and then maybe lepas tu kita akan cari minor support kat sini, pembelikan minor support, dan kita akan dapat yang ini. So kita akan buat macam ni, kita akan ada minor support. So apa yang akan berlaku kat sini ialah as expected yang akan berlaku untuk hari ni, price itu akan melakukan kenaikan sampai sini dan berlaku rejection. Kemudian hari Isnin, so hari Isnin ni sama dua posisi. Kalau ini dia ikut yang USDT, kita expected price tu akan breakout ke atas. So breakout ke atas, point breaking sampai sini, ataupun price target itu sampai sini. So itu yang tu expected kan boleh berlaku, ataupun kita drop ke bawah. Drop bawah itu expected dia akan follow kita punya BTC USD punya pattern. So kita ada dua data possibility yang berlaku. So kalau ini yang berlaku, kalau kat di chart BTC USDT yang berlaku, meaning kita ada, yang penting kita nak confirmation untuk break ni, meaning kita akan ada continuity berlaku ke atas, meaning minggu depan kita akan ada kenaikan yang more drastic untuk BTC. Maybe kita akan tengok dalam di hampir 60k atau dalam 59 ataupun 58k untuk BTC. Tapi sekiranya BTC di BTC USD berlaku seperti yang chart yang tu pattern ni, meaning kita akan ada sedikit dropping. So dropping sampai mana tu expected untuk minggu depan, maybe untuk hari Isnin, Selasa, hari mula-mula minggu tu, maybe kita akan ada price itu berada di 53, kemudian end of week mungkin kita tengok price itu kata breakout ke atas. So meaning still lagi apa yang kita nak tengok adalah confirmation untuk break atas. So drop bawah hanya kata fall breakout, and then expected naik atas. So expected jangan panic sell pula di kawasan 53, tapi sekiranya ini berlaku drop di kawasan 53, consider good position untuk anda re-entry dalam market. Kalau anda nak tambah sikit lagi modal dalam anda punya Bitcoin, kata nak tambah kata pergerakan dalam Bitcoin, good position untuk anda entry. So kalau ini berlaku juga, expected anda boleh tengok di altcoin. So kita tengok BTC jatuh, akan apa yang expected berlaku di altcoin. Altcoin juga akan melakukan sedikit dipping sebelum kita melakukan kenaikan. So sekiranya Bitcoin berada 53, apa yang tu nampak di, contoh kita akan di Ethereum. So Ethereum apa tu expected berlaku. So Ethereum ni kita ada juga di pattern ni punya. Ini adalah pattern channel.
rising channel seperti BTC di expected boleh price tu breakout. So sekiranya BTC drop 53, kita akan nampak juga BTC breakout punya pattern ni. Untuk price target sampai mana kita akan ambil sini, point of breaking mostly kita akan nampak balik sini. So BTC Ethereum probably akan kita nampak di kawasan 3.3 dolar. So sekiranya Ethereum sampai di 3.3, ini kita tengok BTC di 53k, kemudian Ethereum di 3.3k, consider good position untuk anda re-entry dalam Ethereum ataupun tambah lagi modal untuk anda untuk kata layan kita punya buran, next buran. So nama dia kalau di BNB, so BNB apa tu nampak, BNB sama juga kita ada support kat sini, support di hampir 400. So consider kalau jatuh kawasan ni laku sudah good anda position untuk re-entry dalam Binance kawasan ini hampir 400. Kemudian kalau tengok di ADA macam mana. So ADA ni aku kata sedikit special banyak. ADA ni kalau tengok kan kita ada kita dah pun breakout banyak. Kita untuk major pattern kita ada bull flag untuk breakout ni. So pattern dah pun breakout tu, kita give a time untuk price tu naik sampai 3.8 dolar untuk di Cardano. Apa yang seperti akan naik bila kita tengok Bitcoin melakukan kenaikan drastik, mostly kita akan tengok Cardano juga akan follow. Bukan Cardano saja, meaning semua altcoin juga melakukan peningkatan. So untuk ni 1 hour, kalau 4 hours kita tengok apa yang berlaku. So 4 hour di Cardano, kita tengok Cardano dah kita melakukan sedikit kenaikan ni. So, kalau Cardano kita akan nampak yang ni, pattern yang ni. Kemudian kita ambil satu lagi pattern yang bawah ni. So, apa yang berlaku maknanya ini dah aku complete. So, okey, yang ni sebenarnya kita ada sebelum ni kita ada monitor yang ni, bull flag, minor bull flag, kita expected price sampai sini. So, apa yang berlaku yang ni, kita tengok price tu boleh naik sampai sini ataupun price tu drop dulu bawah ni sebelum melakukan kenaikan. So, sama juga ni ada dua potential berlaku di Bitcoin, BTC, sama ada naik dulu ataupun turun. So, sama juga di Cardano, sekiranya di follow, sama juga followkan Bitcoin, sekiranya Cardano naik, dia akan naik dulu sampai kawasan ni. Dan kalau drop bawah, kita expected drop pun sampai kawasan ni. So, whatever price sampai balik dalam kawasan ini, kawasan dalam trendline ni, expect dalam 2.2 dolar. So, consider good position untuk anda re-entry dalam Cardano. Untuk anda siapa-siapa nak tambah lagi Cardano dia. Sebab apa Cardano, kalau nak tambah sekali lagi, price itu berada di base saja, di base kawasan box purple ni. So ingat siapa box purple ni adalah last resistance yang terdahulu. So last major resistance yang terdahulu, now sekarang menjadi base. So kawasan base lah good position untuk kita re-entry dalam market. Kemudian untuk kita breakout ke atas, kita akan ada minus return lah. So apapun kita still lagi untuk Cardano, kita akan monitor untuk 1.6, 2.6 dan 4.2, mostly paling tinggi dalam 7 dolar untuk kata probably boleh berlaku 7 dolar untuk end of this year untuk Cardano. So lain-lain chart juga kalau nak tengok chart yang tu ada link dengan Cardano. Koti. So Koti punya tu masih lagi tunggu peluang untuk T3. So apa yang berlaku sekiranya tu nampak ini akan berlaku, sekiranya dan Bitcoin ada sedikit dropping ke 53, apa yang tu expect akan berlaku di Koti akan juga akan melakukan sikit dipping. So dipping itu sampai mana, kita expect dipping point breaking, dan kita boleh nampak untuk di Koti boleh kita dapat dalam price 51 sen ataupun almost kata sampai kawasan ni balik kata dalam 40 sen ke 50 sen. So dalam ni lah aku kata lingkungan price ni. Kalau drop ni memang tu akan grab untuk completekan tu punya Koti. So itu tu nak grab sebenarnya, tapi tu tak sempat lagi. Price dah melakukan, tu nak grab buy ni sebenarnya. Nak buy ni di 52, kemudian price tu naik, tu akan tak buy. Tu now sekiranya ada good opportunity lagi, tu akan grab ni, tu akan buy untuk another 300 coin untuk completekan tu punya 1k coin Koti. So guys, tu kata apa lagi coin yang tu nak tengok di SRP. Okay, kita tengok SRP. Kenapa SRP melakukan kenaikan? So ingat sebelum ni tu dah cakap untuk di SRP kita ada price berada di last support. So cakap biasa berada di last support, good position untuk buy. So siapa tak nampak, kita akan weekly. So ini adalah kuarter candle untuk SRP, kita berada di last support kawasan ni, untuk major reason ke ni. So macam cakap, whatever price dalam last support lah, consider good position untuk buy. So kalau kat sini kita tengok di 4 hours tadi, dan 4 hours sebelum ni tu ada monitor iaitu falling wedge. So falling wedge ni expected 68% untuk break ke atas, dah pun break ke. Now kita expected untuk di ni dah pun sampai first target. Tu first target dah pun sampai. Cakap kalau selalunya tu ambil macam ni, mostly 89-90% price must be hit. Kemudian next target kalau ikutkan buku, kita akan target di upper pattern. Tu upper pattern di kawasan ni, meaning kita ada di kawasan dalam 1.40. Meaning 1.40 ada juga di major support, major resistance iaitu 1.4. Tu apa yang kita nak tengok di SRP perlu break kawasan ini ataupun break kawasan luar
keluar daripada kawasan orange ni, meaning barulah kita akan nampak untuk SRP akan ada more momentum untuk naik ke atas untuk test balik dia punya major resistance dalam $2.2. So macam SRP tu ada dah 1000 coin untuk SRP sudah ada target tu. So expected tak ada masalah, tu akan hold saja position sampailah melakukan kenaikan. Dan bila bulan 12 kita tengok Bitcoin dah sampai hyper, barulah tu expected akan buat keluarkan modal dan juga profit untuk di SRP. Dan bukan SRP dan juga all di coin lain juga akan buat yang sama. So lain-lain coin tengok di Matic. So Matic masih lagi belum breakout kita punya major trend line ni. So sekiranya breakout ni barulah kita ada good momentum. Tapi kalau breakout ni pun dah berlaku pertengahan, so meaning kalau anda nak buy di Matic, consider still lagi anda nak kuartal ikut kain ni, kita ada monitor ni pattern yang lebih kecil dah pun break. So break ni expected dah pun sampai target dia. So, kalau ikut kain ni kita belum sampai lagi. So mostly target ni mostly pattern. So expected boleh sampai 1.6. So kita ada sedikit resistance. So apa yang berlaku sini kalau ikutkan kata dah break minor trend line, kemudian kita ada sedikit retest. So kawasan retest ni consider good position untuk right entry. Macam cakap bawah $2, bawah $1.5 consider beli good position. Sebab apa? Mati still lagi sleeping. Kalau ikutkan kalau di DeFi 5 punya quarter chart quarter coin, apa yang berlaku dalam coin DeFi 5 ni, kalau kita tengok setiap satu coin yang berada sini dah pun melakukan mega pump. Contoh Ethereum je awal-awal dah, tapi Ethereum belum lagi, kata second pump belum lagi. Solana dah kita tengok naik, Phantom dah tengok dah minggu ni, Avalanche pun dah naik, cuma Avalanche ada lagi kuartal belum lagi habis punya kenaikan tu. Terra pun sama juga, belum lagi ada habis kenaikan. Binance belum lagi, Celo belum, Harmony One dah 0.2 tapi tak habis lagi pergerakan tu. Kuartal yang masih belum, mostly semua coin ni dah melakukan peningkatan, hanya tinggal Polygon, Matic dan Ethereum je belum. So apa yang Polygon adalah under Ethereum, so under ekosistem Ethereum. So meaning apa yang akan berlaku, kita akan tengok Ethereum macam dekat tadi, kita expect apa yang berlaku di Ethereum quarter given time, bila Bitcoin dah hyper, Ethereum akan naik. So bila Ethereum melakukan kenaikan drastik, kita akan nampak Matic juga akan melakukan kenaikan yang drastik. So Matic consider good price untuk anda buy. Sebab apa? Kita walaupun jauh sedikit kawasan support, so consider good buy untuk anda layan untuk naik ke atas. So, daripada kawasan atas ni adalah bukan good position to buy. So consider good position untuk buy untuk anda tambah market ataupun re-entry anda dalam market. The first buy consider good, tapi jangan all in. Sebab apa? Kalau all in, quarter price tu dalam good orange ni barulah good position buy untuk all in. Kalau kat sini anda buy untuk DCA je, buy 20%, 30% untuk total investment untuk dalam masukkan Matic. Contoh kalau anda nak RM1,000 untuk Matic, mungkin kat sini boleh masuk 300 ataupun RM400 dulu. Dan kalau ada lagi good correction, kita akan buy more. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So follow dia punya Facebook, ada link di description di bawah. So guys, siapa yang masih baru, jangan lupa subscribe. Dan siapa yang dah lama support tu di channel tu jangan lupa tekan button like. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.